السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu rasulah. Allah bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namut, ilaika nusyur. Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun, wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita tengok ayat yang ke-13 sampai 15 surah As-Sajdah. Allah Ta'ala firman, walau syi'na, dan jikalau kami nak apa? Mana nak memberi tiap-tiap orang saat itu ar-rusyda, makna nak tunjuk, nak beri taufik dan hidayah kepada seorang. Kalau Tuhan nak wila ataina kulla nafsin hudaha. Nah, secara kami memberi tiap-tiap orang saat itu hudan pertunjuknya. Tuhan wi kalau Tuhan nak. Sebab tu masalah taufik wal hidayah, masalah taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik hidayah ni
Kalau tak ada langsung dalam hati kita, tak ada al-qasdu, al azmu, tak ada qasa atau tak ada azam, tak ada duk fikir langsung hak agama, tak ada hati, tak ada Tuhan langsung, tak ada agama langsung, tak ada raghbah ila din, tak ada nak pada agama, maka pada ketika itu Tuhan tak akan tunjuklah. Dan sebab Tuhan sebut Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar yang tidak ada hati langsung. Fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang kerah hati, yang tak ada nak ingat sebut lah hati dia Allah langsung. Tuhan sebut ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu duduk dalam kesesatan kerana dia tak ada hati dengan Tuhan. Bila tak ada hati Tuhan, Tuhan ittilaq, Tuhan tahu. Bagai innahu bidhunubi ibadihi khabiran basira. Tuhan sangat tahu bagai yang dosa hamba dia. Semua Tuhan tahu belaka. Bila Tuhan tahu kata kita tak ada hati dengan Allah, tak ada nak langsung Tuhan, maka pada ketika itulah Tuhan tak akan buka jalan lah. Sebab tu hak mula-mula sekali, we ada perasaan nak kepada kebenaran. Tuhan sebut supaya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang betul kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim tu maknanya we ada hati, dalam hati tu ada perasaan nak pada hidayah Allah, nak pada molek. Orang nak molek, takut tak ada nak molek, tak ada berasa nak buat benda molek langsung, maka pada ketika tu ya katuk, ya tutup. Dah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi Tuhan kunci di atas dia ada selaput. Ada selaput. Sehingga dia tak berasa nak buat langsung. Tak berasa langsung nak buat. Dan ada ran. Ada ran. Apa ran? Itu Tuhan sebut dalam surah Kalabal ran. Nah, wakil ada benda di hati dia menyebabkan dia tak berasa nak buat benda-benda yang baik. Maka sebab satulah. Nah, Tuhan tak tunjuk pada dia lepas datunya. Nah, jadi bila Tuhan tak tunjuk, dia tak berasa nak buat benda-benda yang baik. Dan dia tak say kepada perkara yang baik. Situ. Sebab tu kita kena ada oleh hati kita ni. Dia dah berasa nak, kita malah. Kita tak ada nak buat lagi, tapi dia ada berasa oleh hati. Besar benar benda tu. Sama. We ada berasa oleh hati ni. Karena itu jadi titik permulaan kepada kebaikan. Tuhan sebut ke Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya takshi'ru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillah fama lahu min had. Jadi orang ada zikrillah ni ya, bila dengar ayat-ayat Allah, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha. Tuhan yang turunkan Quran saat ini itu ada sebut neraka, syurga. Sebut semualah benda-benda yang berhubung hidup berkait dengan manusia itu. Mathaniya takshi'ru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum.
Wa'wi jadi ada perasa. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Wa'wi hati seorang saat itu ingat pada Allah. Duduk situ ya. Tu. Bila ada benda tu, maka tu hasbuk. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itu tu tepat hidayah. Dia panggil Tuhan nak tunjuk pada orang Tuhan nak itu. Wa may yudlillah. Dan siapa Tuhan nak buat dia sesat, fama lahu min had. Maka tidak ada bagi dia tu yang memberi petunjuk. Jadi habis kat tu. Allahu akbar. Dan Tuhan sebut sini, walau syi'na, jikalau kami nak, la'ataina kulla nafsin hudaha. Tuhan boleh jadi semua tiap-tiap orang di atas dunia ni jadi malaikat belaka supaya malaikat. Tuhan sebut kaya itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, taqu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah kamu, diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang upaya neraka saat itu batu dan manusia. Manusia ada batu, alaiha, di atas batu tu malaikatun ghilad. Malaikat yang syidad, garang, kasar, gagah. La ya'sun Allah, mereka itu tidak akan langgar perintah Tuhan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu buat apa Tuhan suruh. Boleh. Kalau Tuhan nak kita itu tak pandai buat orang tak malai. Boleh tak ada apa. Tapi Tuhan nak uji kita supaya Tuhan nak cedek untuk kita saat ini syurga Allah. Tuhan nak tahu yang mana di antara kita saat itu orang yang molek nisbah amalnya. Situ ya. Tak bukan Tuhan suruh saja. Tak ada freed. Dia tetap masalah. Orang yang Allah Ta'ala jadikannya pada ahli nar, pada ahli neraka. Maka itu waktu Tuhan sebut siap, walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu adalah perkataan yang telah Allah Ta'ala tentukan supaya al-ma'as, orang murtakibil ma'asi, atau orang melakukan maksiat sana itu, Tuhan nak masukkan dia dalam neraka. Dia telah menentukan. Tapi di masa yang sama juga, orang-orang yang baik, wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dan hendaklah beri berita baik kepada orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang beramal soleh. Anna lahum, wasa bagi mereka itu, jannatin tajri min tahtihal anhar, ialah syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Itu tu walakin haqqal qawlu minni, tetapi telah benarlah perkataanku. Tuhan kata telah, Tuhan menentu dah. Itu maknanya walakin haqqal qawl, makna tapi telah jadi wajib dah. Nah, al-qawl, perkataan pada aku saat itu, hikmatan wa adlan, sebut tafsir itu ada hikmah dan kerana adilnya Allah. Tuhan adil, la amla'anna jahannama, sesungguhnya Tuhan kata aku akan penuhkan neraka jahannam pada hari kiamat saat itu. Penuhkan maknanya dengan ahli al-kufri, iaitu orang-orang kafir, jin manusia kafir. Karena apa? Kerana mereka itu pilih jalan kufur dan sesat di atas jalan al-iman wal istiqamah. Jalan iman, dia pilih kufur. Bila dia pilih kufur, maka pada ketika itu Tuhan kata, Tuhan akan penuh dalam neraka saat itu. Nah, fadhuku bima nasitum, apalah amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tuhan akan penuh dengan jin dan manusia semua, orang yang tidak turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tu. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Allahu Akbar. Maka pada hari kiamat sana itu, kerana Tuhan nak menghinakan orang-orang yang tidak turut perintah Allah saat itu, maka malaikat akan kata fadhuku, maka hendaklah kamu rasa manasitum, barang kamu terlupa liqa yaumikum hadza, perjumpaan kamu hari ini ni. Tuhan dengan sebab mereka itu lalai di dunia daripada hari yang mereka kena berjumpa Tuhan dan kena hisab. Maknanya pada ketika tu Tuhan kata nasitum liqa'ikum hadza liqa'ayaumikum hadza inna nasinakum. Kami pun nasinakum. Sesungguhnya kami lupa ke kamu. Apa maksud kami lupa ke kamu? Maknanya kami biarkan kamu duduk dalam azab. Duduk dalam azab. Tak ada peduli apa. Tak ada peduli. Wal'iyadzabillah. Pada hari itu kita perlu pada rahmah Allah. Dan nak pada minta itu hanya kita. Itu hak besar sekali. Pada hari itu. Wadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Sesungguhnya kami lupa kamu. Tuhan kata. Allah, sebab itulah banyak kita kena berdoa pada Allah. Bila siapa hari kiamat, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Maka dia kata, kena boleh kita kena bangun daripada kubur, dan sedangkan kita duduk tidur lama. Ini ayat kata, kita kena khabar apa kita. Dunia ni sekarang ni ya, selagi mana kita duduk hipung kerja letih pagi petang tu pun, boleh kita guna sikit sangat. Dan kita ni kadang-kadang letih dengan sebab cari. Letih sebab cari. Kamar dia boleh barang ni tak ada guna tak? Tak ada guna kali barang ni. Walaupun kita boleh. Ni peliknya dunia ni. Dia ada pasal iaitu kuasa pelahap. Istilah orang tua dulu panggil pelahap. Pelahap ni maknanya kuasa duk nak ya. Tapi biar guna sungguh tak guna pun kerana manusia ni mampu guna sikit sahaja. Tak ada yang ngatih. Tapi bukan makna kata Tuhan tak sewi kita saat itu cari dunia. Semua kita cari dunia saat itu iaitu demi kerana akhirat kita. Nak jadi akhirat semua tak tu ya. Wabtaghi fima atakallahu ad-dar al-akhirah. Carikan pada barang tu hawi pada kita saat itu. Nak jadi akhirat. Setakat tu ya. Ya kalau kesehatan tu hawi kesehatan pada kita. Gagah. Maka kerja kita penuhkan masa umur kita saat itu untuk amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala apa kita mampulah. Kalaulah kita ada anak kita, ada anak, maka pada ketika itu pun kita jadikan supaya jadi akhiratlah anak kita barakah, anak kita yang juruh, yang baik, manfaat kepada manusia dan sebagainya. Sebab dunia ni tak lepas dari perkara. Tuhan sebut dalam Quran kan, i'lamu, ketahuikanlah annamal hayatud dunya, wasa hidup dunia saat itu la'ibun. Mula-mulanya la'ibun iaitu main walahwun dan sukaria.
Nah, wazinatun dan hias. Hias wa tafakhurum bainakum. Dan bangga tunjuk sesama kamu. Watakathurun fil amwal wal aulad. Itu tunjuk banyak tewah banyak, belomo, nak winapak atau banyak. Benda tu kita tak guna gila. Nah, seorang orang milik ratus-ratus juta, ribu juta, buat apa? Buat apa? Semua duit hal itu. Takathurun fil amwali wal aulad. Tunjuk banyak ya, tak ada perkara. Tewah banyak. Seorang orang milik ribu-ribu juta contohnya. Maka buat apa dia? Buat untuk tunjuk banyak tu ya. Dah pegang nombor 1 dunia, 2 dunia. Akhir sekali boleh syuhrah. Boleh syuhrah ni boleh soho. Dah nak soho gitu ya. Ya gitu. Sebab tu like tak ada. Dah benda-benda lah tu dia tak ada. Dah semua kita hidup kerana Allah. Inna apa ni? Tuhan sebut ke? Inna salati, semua semayaku, wa nusuki dan ibadat-ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku semua hidup banyak budak siapa tu, wa mamati, dan mati aku lillahi rabbil alamin, bagi Tuhan, kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam jelas gitu kan, ya tak ada. Tu. Tapi bukan makna kita saat ini tak ada cari dunia, tak. Kena cari, walatang sanasibaka minad dunia. Jangan lupa buat dunia. Walatang sanasibaka minad dunia wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan kena ihsan wa molek. Supaya Tuhan wa molek pada kita lah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan Tuhan tak suka orang-orang merosakkan di muka bumi. Jadi sebab tu Tuhan sebut sini fadhuku, maka rasakanlah bima nasitum, dengan barang yang kamu lupa. Gapo? Liqa yaumikum hadza. Lupa jumpa hari kamu ni. Ni hak nak jumpa hari akhirat. Pada ketika tu manusia hidup fikir tu ya ni tu. Qalu ai idza dhalalna. Mereka berkata, apabila kami telah hancur fil ard, di dalam bumi, inna la fi khalqin jadid. Adakah kita kena jadi semula, hidup semula pula? Bahkan Tuhan sebut balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka itu ingkar, kufur bahawa mereka kena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan kata wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan rasakanlah azab yang kekal. Rasakanlah azab neraka yang berkekal yang tak putus. Saat itu bima kuntum ta'malun. Mengapa? Dengan sebab apa yang kamu telah buat ketika dunia dulu. Karena apa? Karena pada hari itu kita nak berhujah depan Tuhan tak boleh dah. Kita nak pergi sepuk. Sebab kerana gitu saya ni tak boleh dah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita saat ini kesehatan, beri harta, beri kemudahan, beri segala-gala pada manusia. Tapi mana? Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka itulah zalim diri-diri mereka itu. Zalim sendiri. Amallahu yuridu zulman lil alamin. Dan Tuhan tak ada nak zalim buat nyanyo seorang pun dalam muka bumi semua sana. Dan klik kita belaka. Kalau kita itu ingat pada Allah, maka pada ketika itu klik man ihtada, siapa dapat petunjuk? Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi. Maka dia dapat petunjuk untuk diri dia. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Siapa sesat, maka sesat di atas diri dia juga. Sebab Tuhan sebut ya ayuhan nas, wahai manusia, innama baghyukum ala anfusikum.
Sesungguhnya jahat kamu, tak molek kamu saat itu ala anfusikum. Kena di atas kamu sendiri. Thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hasbu ya ayuhan nas innama bagyukum ala anfusikum matal hayatid dunya. Karena mudah sibuk dengan harta dunia. Thumma ilayna, kemudian kamu akan kembali kepada kami, fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami juga akan cerita kepada kamu dengan apa kamu duk buat ketika duduk di atas dunia dulu. Dan semua benda kita buat semua ni akan jadi. Dan kalau harta kita taruh contohnya tidak mengeluarkan zakat, maka harta itu akan masuk neraka juga. Dan harta itu jadi api dan sebagainya. Seperti hasbu ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu. Wahai beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban. Sesungguhnya kebanyakan daripada ruhban, ahbar, ulama-ulama Yahudi dan ruhban, orang-orang duk buat amal ibadat duk tapa oleh gereja, orang Nasara. Innama tuhasbu, yaitu ya inna katsiran minal ahbar war ruhban ayakuluna amwalan nas bil batil. Mereka itu banyak duk makan harta manusia dengan cara tak betul. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Dan orang yang duk simpan duit, perak semua saat itu, wala yunfikuna fi sabilillah. Jadi tidak infak di jalan Allah. Tuhan kata, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka hendaklah beritahu kepada mereka dengan azab yang amat pedih di akhirat nanti. Yauma yuhma 'alaiha, pada hari yang dibakarkan, dipanggil dibakar. Fi nar jahannam, dan neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum. Bismillah. Fatukwa, maka digonyuhkan biha dengannya, biha jibahuhum, akan muka-muka, dahi-dahi, wa junubuhum, dan tangan-tangan tepi-tepi, bahu-bahu, wa zuhuruhum, dan belakang. Hadza ma kanastum li anfusikum. Tuhan kata ini bagi hak mudah sipai, maknanya perak semua itu akan jadi upai api juga. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknisun. Maka rasakanlah barang yang kamu dah sipai dulu. Allahu akbar. Itu makna fadzuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan kamu rasakanlah azab yang tidak putus-putus. Duk situ lah mana pun. Habis kat tu. Kemudian Tuhan sebut, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha. Ini Quran ini ayat Allah. Quran ini Tuhan ni bila sebut Rahman, sebut Tuhan sebut Rahim. Tuhan sebut Murah, Tuhan sebut Rahmah. Siang. Bila Tuhan sebut neraka, maka Tuhan sebut syurga. Bila Tuhan sebut syurga, Tuhan sebut neraka. Tuhan sebut orang molek, maka Tuhan sebut orang jahat. Bila sebut orang beriman, Tuhan sebut orang kafir. Sebab tu Quran ni panggil ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya taksyi'ru min juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Quran saat itu sebut dua-dua. Ini tarbiyah Quraniyah, bagi pendidikan Quran nak jadi balan, nak jadi sama berak. Kita berdoa lagi selagi. Kita berdoa Tuhan sebut fa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuhan sebut iaitu maka di antara manusia tu yang beriman pada Allah, mereka yang doa pada Allah, mereka yang doa berkata Rabbana atina fid dunya hasanah,
berikanlah kepada kami ya Tuhan kami di dunia hasanah kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah. Wa qina adzabannar, dan jauh ke kami pada api neraka. Jadi nak kita sama juga dunia akhirat. Cara orang Islam ni tu Tuhan nak sama juga. Bila sebut neraka, dan kalau sebut neraka saja kok tak kerja dunianya. Moga kok takut semata ni. Kalau sebut syurga, maka boleh jadi tak buat amal ibadat. Moga nampak sepatu Tuhan nak Sebab tu ini tarbiyah Qur'aniyah, cara didik. Dan benda ni ulama-ulama buat kaji. Karena Tuhan Tuhan mendidik. Tuhan dah ajar kita semua sana. Bila kita sakit, Tuhan ajar kita. Bila Tuhan kurangkan rezeki daripada kita, maka itu pun sama juga. Tuhan nak ajar kita, nak buat hati kita lebih bersih, suci. Semua ni Tuhan dah ajar kita kerana kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam keadaan hati kita bersih suci, kerana di sana tempat orang molek semua. Wa may yuti'illah war rasul. Siapa taat pada Allah Rasul, fa ulaika, maka mereka itu ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, akan dapat bersama dengan orang-orang yang Tuhan beri nikmat pada mereka itu, minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Orang jauh sajalah syurga ke. Wasiddiqin, orang siddiq. Gelaran siddiq ni orang tertentu jelah. Orang betul benar sungguh. Kalau dalam Quran ni di antara Nabi Yusuf digelarkan siddiq. Siti Maryam gelar sebagai siddiqah. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan seperti itu juga Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling lebih di antara manusia, iaitu digelarkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab tu 4 jenis manusia akan dapat masuk syurga Allah. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, bersama Nabi, was-siddiqin, orang betul benar, siddiqin wa syuhada, mati syahid, was-salihin, dan orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqah. Maka paling molek sekali kita boleh duduk sekali dengan orang-orang juga molek tak ni. Sebab tu bila kita saat ni tu akan duduk di syurga dengan orang-orang yang baik sangat, orang-orang berjuh sangat, Tuhan suruh latih kita di dunia. Nak hati kita bersih dulu. Sehingga sampai satu tahap Tuhan redha pada kita, dan kita puas hati dengan apa hak yang kita telah pernah buat ketika kita duduk di dunia sebelum. Tuhan sebut, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang mutmainnah, diri yang tenang. Dengan sebab ingat Tuhan sama mutmainnah bang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pada Tuhan kamu dalam keadaan kamu tu redha mardiyah, dan diredha oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka hendaklah masuk oleh golongan hamba-Ku dan masuk dalam syurga-Ku, Tuhan kata. Ayat kata kena Tuhan nak uji kita, nak uji kita bersih. Jadi orang molek dulu. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha. Allah. Dan Tuhan kata orang beriman sungguhlah mana. Innama yu'minu ni sonya sungguhnya. Nah ayat tu biasa ni orang hak molek sekali orang beriman sungguh supaya Tuhan sifat bawah ni. Lah ano? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Itu Tuhan sebutnya sesungguhnya beriman dengan ayat-ayat Tuhan ni. Orang-orang yang beriman sungguhnya ialah alladzina idza dzukiru biha. Itu orang-orang yang apabila diberi peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah, bila orang sebut soal neraka, syurga, apa semua, ayat Quran Tuhan suruh ayat gitu gini. Bila Tuhan perintah suruh ayat apa, kharru sujada. Orang tu dia dah rebah turun sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk pada Allah. Kharru sujada. Dia turun sujud pada Tuhan, tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka itu tasbih
Mereka itu tasbih dengan memujikan Tuhan mereka itu. Wahum la yastakbirun. Dalam keadaan mereka itu tidak takabur, tidak sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun sujud, turut perintah Allah Subhanahu wa taala apa Tuhan. Bila Tuhan suruh tu, ada perasaan nak tunduk, perasaan nak buat, perasaan rindu, perasaan ingat, dan perasaan nak tunduk kepada Allah. Ni orang-orang beriman sungguh Tuhan raya. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada. Dan apabila orang beriman ni, orang sebut yadah hati dia, yadah perasaan hati dia, sebab kita ada sebut tadi ke, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Iaitu orang yang apa, bila disebutkan Allah saat itu jadi lembut hati dia dan kulit dia, tubuh dia saat ini berasa nak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut pada Allah. Hatulah sebab Tuhan sebut walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alaiha summan wa umyana. Mereka tak ada buat summan wa umyana, tak ada buat buta, tak ada buat apa. Mereka dengar apabila Tuhan suruh. Wa qalu, fangau orang beriman, wa qalu sami'na wa ata'na. Fangau orang beriman ni, Tuhan sebut. Kullun amana billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na. Mereka itu berkata wa qalu sami'na, kami dengar ya Allah engkau suruh. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kami harap kepada keampunan engkau lah ya Allah, jika kami salah. Dan kami pula akan kembali pada engkau ya Allah. Ni faham orang beriman Tuhan sebut. Dia ingatlah tu orang beriman ni. Dia tak ada gaya orang beriman. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Dan jika orang kafir saling sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sebut, maka Tuhan orang yang ada di situ saat itu mereka tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam, wa hum la yasamun. Mereka tidak lengah, mereka tidak orang panggil tidak puas-puas. Allahu akbar. Inilah fangah orang beriman. Kita ni tak serupa dengan Tuhan sebut. Kadang-kadang kita ni orang royak apa kali kita tak sedar. Orang baca ayat Quran kita tak rasa gano. Lepas tu pula kita dengar nasihat tak rasa gano. Kita dengar tak rasa kita nak sujud pada Allah, tak rasa nak semaya, tak rasa nak buat ni. Maka tu tanda kata kita saat ni hati kita kerah. Tuhan sebut fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang hati mereka itu kerah daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu, mohon maaf. Saya tak ada sengaja dah. Allahu akbar. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu duduk dalam kesesatan yang nyata lah. Fangah-fangah orang Islam ni, Allah, fangah-fangah orang beriman. Dia tak serupa dengan fangah-fangah orang yang tidak beriman. Orang yang tak beriman ni. Wa man adzlamu mimman. Dia siapakah? Man adzlamu mimman, lebih zalim daripada orang dzukira bi ayati rabbih, yang apabila disebutkan ayat-ayat Allah, orang royak ayat-ayat hukum-hukum Tuhan sama, thumma a'radu anha, dia tak boleh sikit apa. Tuhan kata inna minal mujrimina muntaqimun, dan orang itu kami akan balah dia saat di akhirat nanti, wal iyad billah. Tuhan intiqam, Tuhan balah orang-orang lah tu. Dan sebab itulah kita kena jadi orang-orang yang beriman yang ada kharru sujada. Ada kharru sujada, iaitu tunduk lalu apabila Tuhan suruh. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dan kita terus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak takabur dengan Tuhan, tak sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah. Boleh itu fak kita semua insya-Allah.
Nah, doakanlah supaya kita jadi orang yang hati saat itu hati lembut, bukan hati kerah. Kita tahu orang hati kerah ni. Bila hati kerah, orang royak gapo tak dengar. Dah royak gapo tak dengar, tak padu. Dia kerah-kerah berlaku dah. Kerah dengan keluarga, kerah dengan orang, kerah dengan tu, kerah dengan ni. Semua kerah. Sebab tu Tuhan hati celaka. Orang hati kerah tak ada kebaikan. Tak saya dengar orang, tak saya gapo itu. Tak ada kebaikan pada orang itu. Kerana bukan hanya dia kerah dengan Tuhan saja, tak. Dia kerah dengan manusia, kerah dengan mokpok dia, kerah dengan adik-beradik dia, kerah berlaku bila kerah. Bila kerah berlaku. Allahu Akbar. Dan kita minta jadi kita jadi orang yang sentiasa sujud pada Allah. Tuhan sebut sifat-sifat beriman ke? Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu orang yang apabila dia berjalan di muka bumi, orang beriman ke haunan. Mana mutahawinin, mana dia tunduk pada Allah. Dia tawaduk rendah diri ke. Tak ada sombong, kita ada Islam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang tegur, orang jahil tegur kata dia apa? Dia kata yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang malam dia saat itu, dia jadikan malam dia saat itu sujjadan wa qiyama. Sujud dalam keadaan sujud Tuhan. Ya orang Islam ni dah ya wahai sujud. Wahai sujud, wahai berdiri, wahai rokok. Tuhan sebut ayat lagi tak Taurat dulu lagi. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffar. Orang bersama dengan Nabi saat itu. Asyidda'ul kuffar. Dia tegah ke? Ruhama'u bainahum. Orang itu lembut. Sama-sama dia itu lembut. Lahana sifat dia tarahum ruk'a. Munafik dia rukan, suka sujud. Kalau masuk ke masjid apa duk semaya. Lek malam apa duk semaya. Pagi apa duk semaya. Petang apa duk semaya. Semaya sama Allah. Tarahum ruk'an sujada. Nampak dia duk sujud. Kalau kita masuk masjid apa duk bokok gitu. Tu orang beriman pada Allah. Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan sebut dulu lagi. Kita Taurat dulu lagi. Allahumma tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tu duk cari limpah kerana redha pada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Simahum. Alamat mereka itu. Simahum. Fi wujuhihim. Di dahi-dahi mereka itu min atharis sujud. Ada bekas-bekas sujud. Kerana dia sujud semua pada Allah. Allahu Akbar. Sebab tu Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu hai beriman. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u. Rokokkanlah. Mungkin rokok, orang beriman, tak boleh. Mulut jalan codang gitu. Jalan kerah, tak ada wakak-wakak tak boleh. Mungkin tunduk pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Adalah rokok. Wasjudu. Dan aku sujud. Jangan kita sombong, tak semaya, tak sujud, tak apa jangan. Duk jalan kerah, dah tu hewak diri kaki dua. Allah tak ada, duk fikir nak tunduk, nak apa tak ada. Allah, wa'budu rabbakum. Dan semua kalau Tuhan kamu, Tuhan apa? Tuhan kata, wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan kamu juga buatlah perkara-perkara yang baik la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Buat perkara molek. Allah Tuhan sebut. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dan mereka itu tasbih dengan memujikan Tuhan mereka. Wa hum la yastakbirun. Sedang mereka itu tidak sombong kepada Allah. Tidak takabur, hapuk dengan Tuhan. Allahu Akbar. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Mereka sentiasa menajak kepada Allah. Mereka sentiasa merayu kepada Allah. Mereka sentiasa angkat tangan mereka kepada Allah. Mereka sentiasa nampak rokok kepada Allah. Sujud kepada Allah. Ingat kepada Allah. Mereka buat amal apa mereka mampu. Bila mereka tak mampu, mereka taubat pada Allah. Mereka manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin dengan Allah bahawa Tuhan saat ini ampun dosa mereka. Itu orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar. Sekat tu dulu dah kita jawab soalan pula. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum. Ini bersabnalah sifat tu sebut. Orang-orang beriman pada Allah. Di malam pagi esok pula nanti kita tengok. Allahu Akbar. InsyaAllah sama-sama kita berdoa semoga kita boleh buat amal. Saya pun bukan kata saya molek dak juga. Saya usaha, saya berdosa. Saya banyak dosa, saya melakukan maksiat, supaya remo juga. Saya melakukan orang panggil benda-benda tapi kita berasa sedih kadang-kadang kita buat. Kita tak orang panggil kita tak patut buat maka kita maka kita buat. So tak cerak ke dia? Ialah fontok mai babo ti setun tok nak chau ni babo yak tham wa lamat subhi mai an kunut dai mai babo. Ni hujan bila hujan ni sayyiban nafi'ah. Hujan di setun. Lepas tu di jalan tak ada hujan apa. Hari ni tak ada hujan ke apa. Semaya subuh tak berkunut boleh kedak. Jadi kunut saat itu ada hadis dari tentang masalah bahawa Nabi SAW berkunut subuh. Dan kunut dalam mazhab Syafi'i iaitu sunnah ab'ad, sunnatun ba'diyah. Sunnah ab'ad. Bila sunnah ab'ad maka boleh tak kita tak baca boleh, tapi semaya kita kurang sempurna. Maka kita kena sujud sahwi bang, sujud sahwi. Bila terlupa, kita tak baca, maka hendaklah kita sujud sahwi sebelum daripada kita wisalah. Sujud 2 kali, baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maknanya Maha Suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi kalau kita tak baca pun sah semaya kita, kerana dah cukup rukun ke apa semua, itu sunnah ab'ad sahaja. Bukan rukun tak. Ini wisalah saja. Waalaikumsalam. งินสุเคราะห์บุตรที่ประกันสังคมให้เป็นเงินของเราไว้เลี้ยงลูกหรือเป็นเงินของลูกวะสลาม. Duit saat ni itu iaitu duit untuk nak meledakan atau nak mengurangkan beban ni. Maknanya nak tok sewi ibu bapa hak ni tu. Tok sewi ibu bapa hak ni takut iaitu duit hak kaji ewi kepada anak ni atus kub. Bila beranak saat ni tu duit tu untuk guna untuk anak tu lah. Untuk anak, tapi mak pak nak guna ratik boleh lah, kerana dia nak kurangkan beban ni. Maknanya kerana ibu bapa kalau tak akal, kalau tak ada duit tu, mak pak nak cari duit lain. Bila ada duit tu, mak pak nak guna untuk hak dia pun boleh, kalau ada hajat. Dan untuk anak tu lah sungguhnya. Dan untuk nak beban ni, pada nak kurang beban ni susah ni ke, nak dia tambah duit sikit ke untuk anak, maka hingga sikit lah ibu bapa tu. Dan maka boleh lah. Mak pak saat itu nak ambil beli tu blending ratik boleh. Kalau tak ambil duit tu pun, kalau kita tak ambil, kena bakar duit ia juga. Kalau tak ada duit tu, dia kena bakar duit ia. Jadi sebab itulah saya tengok fatwa ulama menghukumkan boleh ibu bapa tu ambil. Selamat pagi bapa, saya ganung hadir kita minat kuliah ustaz. Ya terima kasih dah. Terima kasihlah. Ni ke pasar arai. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah, kita orang Melayu. Salam babo lek tukun ko rahmah jak Allah. Sehat wal afiah. Dan minta Tuhan turun rahmah pada kita. InsyaAllah. Rahmah ni Tuhan nyanyi. Maka Tuhan akan nyanyi kepada orang beriman, orang bertakwa pada Allah. Tuhan sebut wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmah aku akan melimpah pada semua. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan aku akan tulis, maknanya akan tentukan rahmah aku ni kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Dan nak Tuhan nyanyi, maka kena takwa pada Allah. Di antaranya
Banyak ayat-ayat hak Tuhan royak nak bagi kita rahmah. Di antara Tuhan sebut atiullah war rasul la'allakum turhamun. Hendaklah kamu taat Allah dan Rasul supaya kamu dirahmah. Orang hak taat pada Allah Rasul, Tuhan rahmah, Tuhan nyanyi ke dia. Dah sebut wa atiullah war rasul wa aqimus salah wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Hendaklah pasal itu dah ayat. Astagfirullahalazim. Dan ada sebut ke dan ada sebut banyak. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Suruh kita islah di antara adik-adik, maka Tuhan menyebabkan Tuhan itu siaplah pada kita. Itu banyak ayat-ayat sebut tentang nak Tuhan rahmah itu ayat banyak benar. Selamat pagi ini boleh dengar pula ilmu manfaat pada bapa. Terima kasih. Kita bangun semaya tahajud tapi tak sempat semaya witir. Ada kosong semaya tahajud kita. Nah, kita bangun semaya tahajud. Lepas tu tak ada sempat semaya witir. Ada kosong tahajud. Jawabnya semaya tahajud dengan semaya witir tu dia asing suku-suku. Semaya witir. Nah, kita tak semaya witir, semaya suku, maka sah dah tahajud kita. Tahajud saat itu Tuhan sebut sangat menggalakkan kita supaya tahajud. Tuhan sebut minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian pada malam saat itu, hendaklah kamu tahajud supaya kamu dapat atau supaya Tuhan agak mudah-mudah Tuhan memberi kepada akal sani maqam mahmud, pangkat yang tinggi, yang mulia, yang dipuji. Dah semua orang bakat nak. Tu suruh bangun malam. Ya ayyuhal muzammil, hei orang selimu, qumil laila illa qalila. Bangunkah malam. Bangun malam illa qalila, sikit ya, bangun banyak kan bangun. Nisfahu, setengah malam. Awengkus minhu qalila, atau kurang sikit. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau tambah sikit. Dah baca Quran dengan molek. Tajwid. Baca dengan molek. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turun kepada engkau perkataan yang berat. Quran itulah kerana ada perintah kan. Bila perintah suruh ni berat. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Malam saat itu lebih kesal bila baca Quran, lebih kesal. Sebab tu dan sembahyang witir ni sunat. Ada hadis Abu Hurairah. Dia kata, "Awsani khalili bi thalathin." Wasiat kepadaku oleh kekasihku itu Nabi dengan 3 perkara. An asuma thalathata ayyam min kulli syahr, bahawa aku puasa tiap-tiap bulan itu 3 hari. Wan usalli rak'atay duha, dan bahawa aku semaya 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan bahawa aku semaya witir sebelum tidur. Maknanya ada kelebihan semaya witir sana. Tu Nabi tak pernah tinggal, itu fardu atas Nabi SAW. Assalamualaikum ปัญหาเรื่องนี้ไม่สุดทำให้การละหมาดมีปัญหาตามไปด้วยต้องทำอย่างไร apa ni? Saya tak faham lagi ni. Ini dah sebut. Assalamualaikum ปัญหาเรื่องนี้ไม่สุด ปัญหาapa tu? Fudi niman. Masalah tak habis. ทำให้การละหมาดมีปัญหาตามไปด้วยต้องทำอย่างไร Tak faham tu dah, kena royak kata jadi gapo, panha gapo, masalah gapo. Kena royak tak alih tak tahu masalah apa. Johor baru hadir. Ini kerabi ya.
Muslim tam lesa. Cabut bulu. Oh, ni saya tak tahu dah fatwa ni, nanti saya nak tengok semula. Saya nak tengok semula dah. Saya tak pasti kata nak boleh ke tak boleh. Kerana tak tahu. Bapa kunuk ti Nabi tinggal. Ini adalah hadis tak bekas semua lafaz saya tak ingat bahawa Nabi semaya kunuk. Lama Nabi kunuk. Saya enggak sampai Nabi mati. Wallahu a'lam lah. Ada hadis riwayat banyak kan. Maka pada ketika tu dalam mazhab Syafi'i dah sebut disunatkan kunuk kan setiap malam sembahyang subuh sana. Tak ada masalah benda-benda gini demo atau saya kunuk mazhab Hanafi tak ada, kunuk mazhab Hambali tak ada, kunuk. Maka pada ketika tu juga orang tak berkunuk sudahlah dia pakai mazhab tu. Kita mazhab Syafi'i dan kita orang Islam ni kena hati besar. Hati besar. Nampak orang yang mereka saat ni tu kunuk. Kita kena hati mera'i kepada orang masing-masing. Assalamualaikum Ustaz, minta jelaskan waktu solat sunat Isra' dan Duha. Sunat Isra' ni iaitu saya duk wayak setiap hari, iaitu masanya apabila masa sunat Isra' ni selepas pada habis waktu subuh 15 minit. Inilah saya duk tengok di Masjid Mekah. Dia duk buh waktu Isra', waktu piat tu. Dan banyak ulama-ulama dah sebut bahawa ya ketika habis waktu mula-mula tu dia tak boleh semaya lagi, tari duk naik. Ketika duk naik tak boleh semaya, ketika tari duk naik nak tari naik dulu. Bila naik lepas dah tu barulah. Kita saat ni disunatkan semaya Isra'. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW ada sebut bahawa Nabi Tamang sallal ghadah, siapa semaya pagi subuh fi jamaah, semaya jemaah thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk ingat Tuhan, dia sebut zikir hatta tatul asyamsu, hingga naik matahari. Thumma salla rak'atain, kemudian dia semaya 2 rakaat, kanat lahu, nasya semaya itu adalah baginya ke ajri hajjah, supaya sekali haji, wa umrah dan umrah, tamah, sempurna Nabi kata. Semaya Isra' pagi itu pahala besar sangat. Waktu duha tarik segala, maknanya tinggi sikit lah. Ya sebenarnya semaya duha, semaya Isra' ni khilaf ulama. Kata setengah ulamanya hak tula, kata, dan banyak ulama kata hak suku-suku. Ya tambah bawa chuang pu ying ma ประจำเดือนอามัลและอะไรบ้างที่เราจะทำเพื่อส่งผลบุญให้แก่คนที่จากไปที่ทำอยู่อิสติฆฟารเยอะๆ ketika orang perempuan saat itu uzur, ketika uzur ni iaitu ia tak boleh semaya. Sebab Nabi SAW sabda, idza aqbalat, apabila al-haidah fada'is salah, apabila mari tiba masa haid saat ni, Nabi kata pada Fatimah binti Abi Hubaish, dia kata idza aqbalat, apabila mari haid, fada'is salah, hendaklah tinggal semaya. Wa idza adbarat, apabila habis, faghsili anki dam, maka maninglah pada engkau saat itu akan darah kerana haid saat ini, wa salli, dah semaya. Dan Nabi SAW sabda, Nabi telah yaqra'ul junub walal haid, tidak boleh baca orang junub dan orang haid syai'an minal Quran, sesuatu pada Quran. Tapi kalau zikir, azkar, boleh kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Semua tu boleh, ngatik apa semua. Hak tak bolehnya iaitu baca Quran semaya. Tawah misalnya duduk Mekah kok. Selain itu istighfar, astagfirullahaladzim, boleh. Istighfar tu boleh. Bahkan molek pula kita zikir saat ni, kerana
Tuhan sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Naklah kamu ingat Tuhan banyak supaya kamu beruntung. Suruh kita ingat Tuhan banyak. Kalau tak, boleh ingat ketika saja. Mana tak banyak. Sebab kena ingat banyak, mana setiap waktu ingat Tuhannya. พอบอกคนแท้งก่อนที่เด็กจะออกจะตกเลือดก่อนจะถามว่าช่วงที่ตกเลือดนั้นต้องละหมาดไหมbudak hak gugur. Sebelum daripada budak nak tubik darah, maka darah tubik sebelum anak tidak dikirakan darah wiladah atau tidak dikirakan darah nifas. Maka hak tu dikirakan darah fasad orang panggil. Darah rusak pun katik tubik, maka hak tu wajib kena semaya lagi kalau dia mampu. Dia ada ingat duk apa, maka dia kena semaya lagi. Kena semaya. Kerana darah tu panggil darah fasad. Supaya tu juga darah belum beranak. Cuma kita nak royak. Tentang masalah bayi hak tak sampai bulan sana ni. Kata setengah ulama, apabila masuk 3 bulan atau 80 hari sampai 90 hari, maka jumhur ulama mengatakan bahawa darah hak mari selepas dah tubik umur budak saat ni tu jadi orang dah iaitu 80 hari sampai 90 hari, maka hak tu jadi darah nifas. Hak sebelum tu tidak, tapi dalam mazhab Maliki hak gugur semua saat itu dikirakan hukum nifas. Habis dah lah. Tapi kalulah mazhab Syafi'i ini tidak. Dan ada juga ulama kata sekuat-kuat beranak, nak kira beranak kena 9 bulan. Tapi banyak ulama kata gugur saat ni bila 80 hari dah. 3 bulan dah saat itu. Bila tubik budak gugur pada ketika tu, maka dikirakan nifas lah. Tak semestinya kena 8 bulan. Itulah saja. Boleh Bapak jelas tentang 2 tangan Allah. Bal yadahu mabsutatan, itu majaz. 2 tangan itu hasbuk tangan ni banyak. Satu yadullahi fawqa aydihim. 1 tangan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan 2 tangan terhollah. Itu 2. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Dan Tuhan buat langit bumi dengan banyak tangan pula. Sebab tu tangan saat itu dah majaz. Tuhan sebut dengan makna yadun, makna kuasa Allah. Dan bal yadahu mabsutatan itu tunjuk di atas bahawa Allah Ta'ala saat itu murah. Memberi. Tidak seperti apa disangka oleh Yahud. Itulah sahaja. Ini minal mutasyabihat. Daripada ayat mutasyabih. Tuhan sebut wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilih wa ma ya'lam ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa yadhakkaru illa ulul albab. Tuhan turunkan di atas engkau tu kitab. Dan di antara kitab ayat muhkamat, ada ayat muhkam. Hunna umul kitab, itu ibu bagi kitab. Hak kita kena rojak ke ayat muhkam. Wa ukhra mutasyabihat, dan hak yang lain saat itu ayat mutasyabih. Sebab tu ijma' ulama ummah bahawa ayat yadun, ayat ain, ayat apa tu mutasyabih. Ayat mutasyabih. Bila ayat mutasyabih, maka kita serah kepada Allah. Makna dia kita serah pada Allah. Maksud yang kita faham lah, kata Tuhan kuasa ke apa semua tu. Tuhan nak ayat benda kemenangan dan sebagainya. Tapi makna harf satu-satu dengan makna yad semua tangan itu serah pada Allah.
Dan saya jaga, kita beri ingat, jangan nak turut Wahabi nah. Wahabi ni orang panggil orang turut zahir. Zahirul ayah. Jadi dia saat ni sepot tegah nak turut benda zahir-zahir. Bukan masalah kita nampak cacing. Bukan dalam masalah akidah saja. Fiqh dia nak turut zahir, gotu turut zahir. Ya orang suka zahir. Orang suka nak cari hak zahir, tak ada. Dia tak ada zahir. Sebab bila zahir saat ni tu, dia membatalkan habis. Tak ada kena ngaji. Dah. Nak tak ada kena ngaji tu, ngaji ni pahal sendiri dan sebagainya macam-macam. Kerana kena ngaji tapi orang panggil tak dah nahung sorah tak ada wajib dan sebagainya. Kerana apa? Kerana orang panggil dia tu zahir. Bila zahir saat ni tu dia tak kena dalil, okey. Bila tak kena dalil, maka beri peluang kepada orang-orang tak ngaji banyak, okey. Orang-orang tak ngaji mana saat ni tu tak ngaji langsung agama, pergi baca saja, maka mereka tu jadi ahli penceramah, mengajar fatwa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka tohar ke ilmu kerana turut zahir. Bila turut zahir, ya boleh. Dia tak kena ngaji banyak. Ya pun efek dia saat itu mari situ. Sebab tu kita nak jaga sikit lah. Turut zahir ni, ulama yang tak ada benda gitu. Nah, ya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, kita tak nak balas siapa, tapi orang panggil bahaya benar. Lepas tu pula, perkata pakai zahir ni, dia timur masalah. Jadi supaya tulai lekat gigi tu. Tak habis-habis masalah ni. Itu tanda kata tidak dapat menyelesaikan bila pergi zahir. Tidak dapat menyelesaikan masalah. Lepas tu tanakut, belawai lah. Sebab kalau kita sebut tangan, Tuhan sebut so tangan, dua tangan, banyak tangan. Lepas tu kita nak pergi lah. Sebab itulah, ulama ni, dia tahu siap. Islam ni, orang panggil masak dah. Dan akidah yang mustaqirrah. Kongti tetap dah. Kita kira masa itu kok. Dia 1000 tahun dah ke. Proses dalam ilmu, dalam akidah tu dah jadi tetap satu benda mustaqir. Benda hak tetap orang bakat katalah tu belaka ulama. Benda hak tak ada mari tok tian nak mari duk berhujah gitu ini tak ada habis masa kan dia lepas lama dah. Ya lama dah benda tu. Dia mari sampai satu tahap hak yang telah jadi benda hak minat orang panggil benda hak tetap dalam agama dah. Orang bakat setujulah tu belaka. As-sawadul ummah atau sawad jumhur al-ulama, jumhur ulama tu bakallah tu. Bakal pergilah tu belakang mustaqir. Jadi tetap habis dah. Tak ada kena mari duk baiki gitu gini dah. Malaikat adalah bagi mari masa Run Ibn Taymiyah. Mari masa Muhammad bin Abdul Wahab, mari Wahabi, masa lain ini. Maka puak-puak ni suka zahir. Dan bila zahir ni kita nampak jelas. Timbul kata banyak. Allah tetap kira hidup sodok kubur. Pertikam daripada otak neukit suka kepada zahir saat ini menyebabkan pun kan kiang saat itu jadi efek kepada perbuatan itu banyak. Sama orang selepas, sama orang selepas. Ada timbul madakhil, madukholi, puak-puak harun rang ni, puak-puak jami, banyak. Lepas tu pula ada sama-sama Islam saat ini tuduh, gimari dan sebagainya. Kita nampak kata menyebabkan timbul fitnah banyak dengan sebab fikir repesin ni. Ulama dulu dia tahu, sebab tu dia cara penyelesaian dia oyak sesa-sesa dan jadi mustaqir baik masa Umayyah Abbasiyah. Masa Abbasiyah mari Utsmaniyah, mari kaja-kaja Islam semua tak ada. Hak dak timbul masalah bab akidah tak ada. Fiqh ada masalah, mu nak khilaf 1000 masalah. Sebab tu kata setengahnya sejuta lebih masalah fiqh wallahu alam. Orang Islam tidak ada masalah perkara. Masa dulu kita ada imam 4 dalam masjid Mekah. Mazhab Syafi'i lagi, Hambali, Maliki, Hanafi. Tak ada masalah. Hari ni ada 2 orang setiap kampung masalah dah. Ini tanda tak berijak, tak cidik kita dalam masalah nak menyesuaikan diri. Nak masuk diri saat ni. Kita degil dan kita kerah. Maka benda-benda ni tubik daripada ideologi. Orang panggil tubik daripada pemikiran. Bukan mazhab yang sebenar. Jadi ideologi. Jadi satu pemikiran. Hak nak fardu, hak nak paksa orang supaya jadilah tu. Maka pada ketika tu kita tak silap tu. Salam apa isteri tidur paling punggung kepada tok laki. Dia kata abang mulut busuk isteri masuk dalam neraka dak. Allah dah. Abang saat ni tu kena cari dah. Kena cari jalan untuk. Dah itu tidak neraka.
Karena gawa karena mulut busuk ada sebab orang kan. Mulut busuk nak tidur tak boleh, busuk telajak ni. Dan maka sebab tu saat ni tu nak kena cari jalan bang itu laki saat ni tu nak kena cari jalan lah dah. Biasa ya orang Arab ni ada benda miok. Dia nak jadi sepo dengan cil gitu. Dia tekok. Jadi naik orang atas semangat. Dah nafsu tu naik. Lepas tu pula kadang mau pergi ke Mekah tu ada duk jual. Dah buat jadi bahu benda tu bahu nak semangat. Bahasa gerai, bahasa gapa semua kepada isteri. Maka benda-benda tu kena ada. Dah wallahualam. Kalau kita nazar kita mesti niat atau keluar pada mulut. Dalam mazhab Syafi'i iaitu kita kena belapar, tak belapar tak jadi. Kena belapar dengan mulut. Ada sirah dia, sirah nazar. Maka tapi kalau niat dalam hati itu mulai kita buatlah. Moga niat dalam hati itu pun Tuhan tahu, Tuhan sebut intub. Nah. Tuhan sebut ke wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan tahu ke kalau kita sembunyi kita duk keceklah hati nak buat ke tu nak buat ni maka kita buatlah walaupun dalam segi lagi tak fiqh ni tu kena kita berlapar aku bernazar kerana Allah aku nak sembelih kambing seekor maka pada ketika tu jadi wajib di atas kita dan kita kena sembelih. Sebab Nabi SAW sudah nazara an yuti' Allah. Siapa nazar nak taat Allah fal yuti'hu maka nak taatnya. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa nazar nak neraka Tuhan maka janganlah diraka Tuhan. Nah, dan Tuhan sebut thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawatfu bil baitil atiq. Nah, wal yufu nuzurahum, hendaklah sempurnakan nazar-nazar mereka itu. Dan Tuhan sebut ama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa ada niat, siapa ada infak dan siapa yang nazar, maka Tuhan tahu. Bila Tuhan tahu kena buat. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kena buat dah. Tak boleh. Selama bersemayam dalam gelap, tidak pasang lampu cerah. Sama-sama lampu tandas, ada kastah. Rukun semayam ada 13. Dalam Imam Nawawi dia sebut 17. Maka syarat cara untuk kita nak sah semayam saat itu, iaitu kena cukup syarat dan kena cukup rukun. Syarat tu wudu, tudung aurah, bersih, suci pada najis dan sebagainya. Dan kena cukup rukun-rukun dalam semaya. Kena takbir, qiyam, hadap kiblat dan sebagainya. Maka bila cukup tu tak capur, tak ada berkepo dengan lampu, tak ada jadi rukun, tak ada jadi syarat. Sebab tu semaya dalam gelap gelemak pun sah. Semaya dalam gelap gelemak pun sah. Tidak jadi masalah. Kalau cerah sama-sama, nampak pun sah juga. Bahkan kalau kita semaya tahajud ni, disunatkan kita saat ni tak sah cerah sangat lah. Kerana Tuhan suruh minal laili fatahajjat bihi. Suruh lek malam ni kalau cerah nah jadi supaya ngetok malam lah. Walaupun malam sebab tu nak bergelak sikit-sikit. Qumil laila illa qalila. Malam Tuhan suruh malam ni makna kata nak kena gelak sikit-sikit. Kena gelak. Dah gelak saat ni tu lebih lembut hati kita. Cuai bok witi kalama witi duai. Nak semua witi ni malah mana? Semaya witir saat ni tu, witir iaitu semaya autar. Semaya autar, semaya hak 3 rakaat. Paling kurang 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau 9 rakaat, atau 11 rakaat. Tidak tentu berapa. Tak ada rakaat yang menentukan. Tapi jangan cukup gu. Mana jangan cukup gu, maksud kena 3, 5, 7, 9, 11 gitu. 15, misal 17, 19, jangan. Orang panggil autar lah tu witir-witir. Witir sana sekurang-kurang 3 rakaat. Bila 3 rakaat, hak paling afdal kita buat 2 lepas tu sah. 2 rakaat lepas tu sah. Yang keduanya boleh kita buat iaitu 5 rakaat. 5 rakaat ni boleh kita buat 5 rakaat selalu. Tapi dengan
ada tahiyat ke ayat yang keempat, ke ayat yang kelima. 1, 2, 3 tak ada. Kalau buat 7 rakaat selalu, ada tahiyat yang kena ke-7. 1, 2, 3, 4, 5 tak ada. Bahkan nak bangun semata, itu ada sebut dalam kitab fiqh. Semaya autar atau semaya al-witr, semaya witir. Tapi kalau buat 2, so jangan cukup gusol lek belakang pun tak apa. Niatlah niat aku semaya witir, tak ada apa. Nak niat kata muqaddimah witir boleh. Niat maya witir moga kita nak buat niat tu akhir sekali buat niat tu semaya witir tak apa sebab kita anwar. Boleh. Takbir Allah semaya witir, Allahu akbar. Rakaat ada sebut apa? Allah aku semaya witir. Ingat itu ya. Maka semaya witir 2 rakaat, 2 lepas tu sah akhir sekali. Misalnya tu semaya 5, 2 sah. Kalau semaya 7, so 2 sah. Semaya 9, 2 sah. Alah tu. Tak ada payah ke apa, semaya witir. Semaya belum tidur. Kalau bangun tidur, semaya tahajud dulu. Lepas tahajud, kita semaya witir pula 3 rakaat. Puyin yud pom lamat sah mai. Orang tino yud ni makna apa? Kalau lah sambung hubung ni tak leh. Hubung rambut haram. Buh rambut tepek tok rambut semula atas kepala kerana kepala buruh sebagai itu haram belaka, tak leh. Celup cak rambut jadi hitam haram juga. Semua tu haram. Yud rambut ni maksudnya lah tu. Kalau kita buat jadi giting jadi apa tak apa tu. Karena orang jatuh ni, orang Arab suka giting giting. Karena dia kata gagah, kuat. Nafsunya kuat. Jadi hak jatuh tak kena minta lah. Dia minta seumur. Maka pada ketika tu, orang Arab ni suka orang giting rambut giting. Kalau sebutlah syair dia agak giting lalu. Orang kita ni suka rambut betul. Jadi kalau pergi buat maksud yud saat ni tu buat betul ke apa tak apa tu jangan untuk suami tak apa, jangan hubung. Cak hitam tak leh Islam ni. Kalau cak celup jadi merah sepuluh farang tak apa. Cak hina orang panggil. Tu. Boleh ke tak solat Isra' di rumah karena tak dapat jemaah di masjid? Boleh tak solat Isra' di rumah? Boleh semaya Isra' di rumah. Boleh. Tapi hak dia wayak saat itu semaya fi jamaah, mana sijil lah. Kalau kira kau. Lepas tu duduk di masjid siapa naik itu hak pahala seperti ke ajri hajjah, supaya sekali haji atau umrah tamah atau supaya umrah sekali-sekali. Itu rawi sebut. Maka pada ketika tu boleh. Supaya haji atau umrah. Boleh pahala. Salam tak sim ความแบบฉีดกลูต้าผิวฉีดให้ผิวขาวฉีดโบท็อกซ์ร้อยไหมโบท็อกซ์ร้อยได้ไหมทำให้ผิวตึงดูเด็กลงทำได้ไหมเดี๋ยวนี้บางที่มักจะเอาคนละ3 จังหวัดเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าทำไม่ได้บาบอช่วยนasihatหน่อยค่ะbenda ni saya dah tengok fatwa-fatwa ulama buat kulit terik dan sebagainya, maka ini tak boleh. Orang panggil mengubahkan makhluk Allah. Tuhan buat nak jadi licin, boh minyak ubat tak apa. Nak jangok, nak sebab ada pun pergi pocok, nak putih, nak apa semua ni tak boleh. Pertamanya nanti saya nak tengok hukum-hukum ulama sebut nas-nas. Nanti nak baca semula. Cuma kita nak ayatnya, benda ni kita mengubahkan. Yang dua, kita tak redha dengan apa tu hawi. Kita tak redha, tak redha. Tak cukup dengan apa tu hawi pada kita. Maka kita hidup, buat lagi. Maka pada ketika tu dosa kita. Tak boleh buat. Tak apa kita nak kaca setara mana lalu. Kalau kita buat mentorak pula kadang-kadang. Adapun kaki yang kalah ni tak apa, kau muda lagi. Kaca terik-terik lepas dah tu pun jadi pula masalah lepas dah tu.
Bapa wak pola ni ustaz sama duk balah dalam Facebook, tolong jelas apa. Ayah bukan balah, ustaz ni tak balah. Ustaz ni menjelas, menerangkan dan menjelaskan. Benda-benda ni ustaz ni bukan maksum ke, bukan jenis supaya nabi ke. Pok ni berdosa, buat tu buat ni salah betul. Dan ada benda-benda yang mengelirukan. Maka perlu kepada kena menjelaskan, kita kena menjelaskan. Dan tak ada balah apa. Dah kita baik sama-sama kita. Kita tak setuju dengan apa yang telah disebut oleh itu orang panggil masalah ijtihad. Masalah ijtihad ni tidak ada masalah dalam Islamnya. Cara ijtihad ini cara orang panggil. Contoh cara ijtihad ni. Dah sebab tu Nabi SAW ketika Nabi nak hantar Muaz bin Jabal kepada Yaman, qala dia kata kaifa tasna ya Muaz, munawaklah hai Muaz iza urida laka qada, apabila orang tanya masalah. Qala aqdi bi kitabillah, dia kata aku nak menghukum dengan Quran. Nabi kata fa illam tajid fi kitabillah, kalau tak ada oleh Quran, dia kata aqdi bi sunnati Rasulillah, aku akan menghukum dengan sunnah Nabi. Nabi kata fa illam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah, kalau tak ada dalam kedua-dua, dia kata ajtahidu wala alu, aku nak ijtihad dan aku tak taksir, tak cuai, mana aku nak usaha sehingga aku tahu. Dah ada. Sebab tu dalam Islam ni ada masalah ijtihad. Nabi SAW sabda, "Idza jitahada al-hakim idza jitahada", apabila ijtihad fa asaba, maka kena falahu ajran, dua pahala. Wa man jitahada, siapa ijtihad fa asaba falahu ajran, maka dua pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a, siapa ijtihad dan dia salah, falahu ajrun wahid, maka pahala sah. Sebab tu kita tak ada balah apa dah, tak ada balah apa. Jangan duk faham kata balah. Dan jawab pergi mari tu orang ilmu je jawab, tak supa bukan dia jawab biasa. Pendapat tak benda ni. Pasal saya tak setuju lah masalah ada hak demo sebut tentang masalah hari Sabtu, tak boleh beli baju, tak boleh pos, semua ni kita rakyat ada hadis ada gapo ini. Padahal mengata hak tu adalah saya ikut ya. Tapi kita ni kita takut melirukan orang. Dan benda-benda banyak lagi, benda-benda yang kita menjelaskan. Hak tak bolehnya kita ada ni tu maknanya kita seteru. Kita balah tu tak boleh. Ada apa kita taudih, kita menyatakan hukum ke apa semua ijtihad, ada masalah ke apa. Hak tak boleh ni kita maki kata huduh lah, kata gitu tak boleh. Insya-Allah tak apa. Kita kena hati besar. Wallahu a'lam. Salahkah baba selamatเช้านี้ alhamdulillah เช้านี้ได้มาฟังบาบออีกครั้งชอบมากติดตามตลอดค่ะขอบคุณบาบอมากๆ alhamdulillah ที่มาให้ความรู้ขอดุอาให้บาบอและทุกท่านselamat มีชีวิตที่มีบารักัตอัลลอฮ์ตอบแทนและสวรรค์ให้บาบอ insyaallah พวกkita semua lah Allah marzuqnal jannah insyaallah Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah และให้อัลลอฮ์คุ้มครองทุกท่านให้ห่างไกลโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้อยากให้มาช่วยกันดุอากันให้มากๆด้วยค่ะkita alhamdulillah lah hari ini kita kena bakal doa lah supaya kita dijauhkan daripada penyakit Covid ni. Mati banyak orang kita ni. Duk rasa mati lagi. Sebab tu bukan benda main-main lah. Covid ni sungguh dah. Sungguh dia serai sungguh dah. Dulu fak-fak kita nak kamatkan sungguh ke tak sungguh. Hari ni tu sayang-sayang kita banyak orang kena letih sungguh. Letih. Dan masuk hospital ke apa semua. Oleh itu kita kena bakal doa benar-benar supaya Tuhan jauh kita pada penyakit Covid ni. Topi sudu adakah boleh pakai? Topi sudu ya dipakai topi. Topi ni orang panggil ya masa dulu ukrik. Pramuk. Masa gitu tu masa tanning belagak tanning orang panggil. Masa tu ada kerongkan nak siamization atau nak siamisasi kan tanning. Nak orang tanning supaya sia panggil. Nama kalau sia ngaji yaubuh. Fok-fok kita dulu budak-budak kan. Paling kalau sia tulis nama sebagai dapur lain, kru panggil lain. Panggil manik, manak, panggil macam-macam. Aidam macam-macam itu. Dia nak mengsiamkan. Itu nak yobai dia dulu. Dan dia tak saya pakai piyah masa tu. Bila tak saya pakai piyah, dia suruh pakai topi sudu. Bila suruh pakai topi sudu, maka ulama pada ketika itu bijaknya menghukum ke haram pakai topi sudu karena tasyabbuh. Karena serupa dengan orang-orang kafir, serupa dengan orang sembah berhala, tokong, itu orang Syiah.
maka menghukum ke tak boleh. Lah ni boleh ke tak? Lah ni pun kalau membawa pada serupa, maka tak boleh. Tapi kalau kita bakar main kilasi contohnya, sukai warna panah dan sebagainya, maka itu bukan kerana nak serupa dengan siapa-siapa. Maka pada ketika tu dah orang Arab ni bakar ya. Belas maya ya paling tak boleh belakang ya. Kerana tapi sudu dia nak witedah. Tu asal nak witedah depan. Tapi apabila rumah kita ni serupa dengan orang bukan Islam, maka pada ketika tu masa itunya ulama menghukum haram. Lah ni haram tak lagi? Nak tengok. Itulah saja apa saya faham lah. Bapa nak tanya orang bagi pokok kita lalu tu sama anak-anak pokok bunga kita sama anak-anak jual, apa hukum bapa? Orang wi pokok-pokok kayu kepada kita. Lepas tu kita jual. Dan orang wi kita jadi milik kita, milkun taman, milik yang sempurna, maka boleh kita jual, boleh ke apa. Malaikat bagi hadiah. Kalau hadiah saat ni tu orang nak suruh kita tanam, maka kita tanamlah bagi hadiah ni. Orang panggil kalau boleh jual kalau orang wi biasa, tapi kalau daging gerbek tak boleh ke? Tak boleh jual, harga jual kalau orang hadiah kerana orang nak kita makan. Itulah wallahu alam. Sangat jelas bapa hurai satu-satu soalan alhamdulillah. Salam bapa bagi kita ambil air wuduk ni nak baca Quran sahaja, lepas itu kita nak semaya boleh ke tak? Ada yang kata tak boleh, beri bapa jelas. Kita ambil wuduk tu nak baca Quran, contoh boleh semaya tak? Allah. Apabila kita wuduk, maka ketika tu kita telah akad hadas asghar. Dan dengan wuduk saat itu boleh kita semaya, boleh kita ni baca Quran, boleh. Tak ada masalah ke apa dengan wuduk. Wuduk kita nak baca Quran sekalipun boleh. Asalkan wuduk ya. Jangan wuduk orang silsil baul. Iaitu jangan wuduk orang hak dedah kecil nak tubik sokmo, atau orang hak tubik punggung sokmo. Atau orang istihadah, maka wuduk tu boleh semaya fardhu so sahaja. Semaya sunat boleh. Nak baca Quran boleh, tapi fardhu so. Adapun mai wuduk biasa, maka boleh kita nak nak baca nak apa boleh, insya-Allah. Surat doa dah sampai bapa. Ni surat doa ni alhamdulillah. Suding surat doa ni iaitu kalau siapa-siapa nak tu boleh inbox masuk dia admin akan hantar lagi kita doa ni boleh bawa. Ya kita lah hidup ni dua perkara kita kena ada lah hak peracam tu tubuh kita. Satu Quran, yang keduanya itu surat doa. Ikut doa mana-mana kalau buat hari ada cukup lah. Jadi Quran ni ada semua. Kena ada semua. Saya pesah duk ngaji, duk dengar saya ni, nasihat saya tazkirah saya, maka buatlah amal. Bawa Quran lah kereta pergi mana-mana. Jangan tinggal Quran sama sekali. Tak baca biarlah. Nanti tak baca lama-lama yang ke baca jadi sendiri ke panggil. Tuhan akan buka hidayah. Bawa Quran pergi mana-mana pun. Bawa Quran hak ada makna, beli hak ada makna. Hak jangan besar sangat nak baca, tak boleh cari hak besar, hak tak besar sangat, boleh hubung dalam metek. Dalam sorok Quran ni, metek Quran ni, metek kata ni boleh hubung. Boleh bawa ke mana-mana. Jadi kita tak wuduk pun tak apa boleh baca. Sama tara kita nak jadi amal kita setiap hari. Orang Tino kita tolong beli barang, misalnya kita ambil baca Quran. Dia turun orang Tino ni jenis hama kan, pilih barang baju lama, beli dinak lama, maka kita ada Quran lah kata, maka baca Quran. Dan bila kita ada surat doa, kita doa letak kereta doa, lepas semaya doa ke apa, kita boleh baca kan, bila ada surat doa. Doa ni banyak kan. Doa ketika kita contohnya doa bangun tidur, doa masuk jamai, doa nak berwudu, doa ketika selesai berwudu, doa ketika pakai pakaian baru, doa nampak pakaian baru, doa makan, doa tetamu kepada tuan rumah, doa buka puasa, macam-macam doa. Doa masuk sujud, semua doa. Kita baca doa semua. Dua ni lah insya-Allah. Kita buat Quran. Itu saya dalam kereta saya ni bukan wala uzaki ala Allah ahada. Kita tak ada molek. Tuhan sebut fala tuzakku anfusakum
Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan ada oyak tu kita molek. Tak ada molek. Tapi kita ni usaha bawa Quran dalam kereta. Kita pergi mana-mana pun. Saya dah ingat saya musafir pergi di Indonesia, pergi mana kita duk pergi musafir itu tak ada Covid ke. Teruk pergi situ semua Quran tu bawa. Dan kita tak haja malu baca Quran depan orang. Kita duduk di mana kita baca Quran. Kita baca Quran. Ni supaya kita duduk tunggu. Nak ambil ubat di hospital, jajar tunggu kan. Ada Quran tu baca Quran. Pahala ni untuk saya bawa Quran tak apa, ada app dalam terus baca Quran semua. Dah itu amal yang paling baik sekali. Tak ada kena duk gitu gini tak dah. Banyak kau ada sebut nak buat amal apa, cari doa tu doa ni. Tak ada, kita baca Quran setiap hari itu dah doa. Ada sebut dalam hadis bahawa saya tak ingat lafaz. Tapi saya ingat maksud bahawa orang baca Quran semua, dia niatlah hati nak gapo, maka Tuhan terima doa dia. Tak kena doa, tak kena doa akhir tangi. Dengan sebab baca Quran semua, maka Tuhan akan wui dia. Sebab kamu? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ke. Orang baca Quran semua Tuhan rahmat, Tuhan nyanyi. Bila Tuhan nyanyi, maka Tuhan bui kepada dia apa dia nak. Dah. Baca Quran semua insya-Allah. Siapa nak sana itu inbox yang masuk, inbox tak apa tu admin hantar masuk. Dah, baca ke apa semua. Nak lepas tu nak hantar kalau ada 3 wilayah ni kita same day hantar pagi, kita siapa. Kalau tang jawab kita hantar dengan pos lah. Hantar dengan peraisan ni itu saja. Kubur tu ada yutinai kap. Benar-benar kubur tu ada ke apa tu tak ada ayat. Tu ayat ya turun sahaja. Ada apa kubur yang ada sebut kata tu ada tu Hawa di Judah semua itu, maka itu tak ada nas yang mengatakan bahawa kubur dia nya situ. Tak ada. Dan kubur-kubur Nabi para anbiya dulu tu tak ayat. Nah, kubur hak ada hak secara sahihnya kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang. Nah, kubur Nabi-nabi dulu tak ada ayat. Tapi adalah contoh di Suria ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, di Palestin pula contohnya ada Nabi. Ada kubur Nabi Ibrahim alaihissalam, ada kubur Nabi Yakub, Nabi apa tu ada situ kan. Tu. Lihat mana jis tahuตัวมาไหมครับพอดีมีหมาโดนทำร้ายแล้วเข้ามาในโรงรถล้างปกติสะอาดไหมya kalau kena tubuh kita kena kalau tempat kita nak guna tu contohnya berjana dan bekas gelah bekas basuh kita maka tu wajib kena basuh 7 kalinya sekali dengan tanah. Nabi SAW sabda idza walaqal kalbu ina ahadikum apabila anjing jilat jana salah satu daripada kamu falyaghsilhu 7 marrat maka nak basuh 7 kali ihdahunna biturab salah satu dengan tanah. Kena basuh dengan tanah salah satu. Maka pada ketika tu kalau dia masuk ke lerong kita basuh gitu pun tak apa dah, ya tak ada masalah apa kali. Karena kita tak ada nak guna berjana tu. Ya tak seming ya kita tak ada guna seming tu. Tapi kalau kita ambil air tanah jeruk habis ceritalah. Jadi kalau hak tu tempat kita tak ada guna, maknanya berjana sana tu tak cuci ke, melainkan bekas tah kita atau timur kita tak cuci benda tu, tidak dikirakan cuci, tak basuh 7 kali dengan tanahnya. Sebab tu kita nak bakar tah timur tu. Kalau tak saya bakar apa, tak basuh berapa, basuh dengan air saja berapa, tak saya bakar, tak seming, tak apa ni, ikut dia lah. Muka tah tanah. Itulah. Tapi kalau nak cuci molek kok, lah itulah. Sebab atas tanah tempat kita basuh kok, kena darah dia pun najis seperti tu. Bapa thamai Kaabahต้องคลุมผ้าดำด้วยเพราะอะไร Kaabah saat itu dipakai dengan kain warna hitam. Jadi itu adalah hak yang diamalkan, hak yang dibuat, hak yang dipakai ke Kaabah yang itu bukan kain hitam, kain putih pada di kaki dia saat itu. Ketika ihram apa panggil ihram Kaabah ihram ni masuk
awal Zulhijjah sana itu ya buh putih. Dah sehingga habis bulan haji lah. Dah. Apabila masuk bulan haji, masuk bulan haji ni biasa agak bulan Zulhijjah, bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Tapi biasa awal-awal ya tak buh lagi masuk bulan Zulkaidah ni baru ya bubuhnya. Tukar putih tu duduk bawah. Dah bukan hitam belaka. Dah. Lepas tu hitam sana itu kerana wallahu alam, kena tengoklah sejarah lebih kurang nanti saya nak tengok sebab gapo Kaabah sana itu dibubuh kain hitam. Nanti saya nak tengok sekali lagi insya-Allah. Mai minalah macam Quran dai mai ka apa. Nak setuh Quran tak ada wudu boleh ke tak? Tak boleh. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh setuh Quran malaikat orang yang suci pada hadas asghar dan hadas akbar. Kena suci, kena ada wudu lah. Nah, maka kalau tak ada wudu saat itu tak boleh pergi Quran malaikat. Quran saat itu Quran ada makna. Bila Quran ada makna, maka boleh kita pergi Quran saat ini. Nah. Adakah boleh beli emas dengan harga sore? Emas saat itu kita nak beli sore saat ini jumhur ulama mengatakan tak boleh sebab emas syarat kita nak beli dia dan biadin mislan bi mislin. Ya dan dia kena kih lalu. Kalau dia kita beli secara sore kira dia rebo ke bang. Jadi rebo. Nah. Tu. Jadi kena bayar cash ke bang emas ni sebab dia ada nilai dalam diri dia dah. Ya duit dah kira. Sebab tu tapi ada juga ulama mengharuskan di antaranya kalau ulama Allah ni Syekh Ali Jumaah dan ada sebut saya tak silap ke Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahawa boleh dah jual mah rupa pan mah hak orang buat tali tangan dan sebagainya hak jadi sil'ah jadi barang maka pada ketika tu boleh dah jual sore tapi kita tengok orang jual sore mah ni tak agak belaka dah jam belaka sebab tu kerana benda tu banyak ulama tu tak boleh belaka dah kena beli kih. Tu Maliki ni nak suara doa saya mohon inbox masuk dah inbox page saya tu inbox masuk insya-Allah. ป้าป้อทำความเข้าใจอีกทีถ้าซักผ้าเครื่องปั่นต่างหากถามว่าซักผงซักฟอกเสร็จครั้งเดียวพอปล่อยน้ำครั้งที่สองใส่น้ำยาจากน้ำปั่นแห้งแบบนี้ใช้ได้ไหมgini dalam mazhab Syafi'i nak cuci air saat itu kena basuh dengan air mutlak hak akhir sekali orang panggil air saat itu ya ada dalam kitab fiqh sebut al-munfasil iaitu air hak kita buh bila kita buh mula-mula orang panggil air hak kita nak basuh maka kita buh sabun bila sabun saat itu ya basuh ada hak najis hak lain maka jadi cemar habis so situ kita buang air itu bila buang air itu saat itu bekas saat ini ya cemar mahal tepat saat itu ya cemar lagi ada cemar lagi maka kita buh sekali pula buh air sekali pula maka ya basuh pula gonyoh gung kali pula maka hak kali kedua saat itu nah orang panggil dia campur dengan hak saat ni tak cuci lagi yang tiga saat itu ya orang panggil dia masih ada dia ada mustakmal dia bukan air mutlak lagi sebab dia campur dengan hak yang dua sebab tu kena yang keempat dan yang keempat yang kelima itu mazhab Syafi'i lah cuma dalam mazhab lainnya iaitu dia tak kira situ dia kira kata air saat ni tu air yang kita basuh saat ni air mula-mula air munfasil yang kedua yang tiga saat ni tu berubah dah kalau tak berubah dah air cuci dah tubik pun katik dah maka pada ketika tu sah dalam mazhab Hanafi kerana mazhab Hanafi tak syarat kita kena basuh dengan air mutlak untuk nak cuci baju kita yang kedua atau yang tiga yang keempat dah salah yang tiga yang keempat dah salah kapal dah boleh dah tu sebab tu apa ni sebab tu kita ni sebagai apa ni kita ambil fatwa hak ulama mengatakan bahawa sah boleh ayat yang tiga ayat yang tiga kerana ayat yang tiga ni orang panggil dia tak ada jadi mutlak lagi tapi ayat itu saat itu dia tak berubah dah dia tak ada dia cuci dah bila cuci dah saat itu hak yang kedua saat itu telah jeruh gidah habis dah apa semua untuk nak cuci hak tu maka pada ketika itulah ulama fatwa Darul Ifta' Mesir fatwa bahawa
Nah, air yang kalulah kita kata 3 kali pun dah tak apa dah. Dah kerana itu dia kata kerana enjin basuh lebih suci pada itu basuh kat tangan lagi. Lepas tu nah lebih lebih membalarah lagi basuh dia tu. Cuci sungguh. Nah, lepas tu kita pakai mazhab yang mengatakan bahawa tak kena dak guna air mutlak. Nah, pakai mazhab Hanafi kalau dah 3 kali, kalau dia 4 kali dah masalah kapah, ya kepak ya tak ada kapah dah. Tu pun kalau air tu berubah, kalau tak berubah tak apa, yang 3 yang 4 tak ada masalah apa dah. Kalau air tak berubah dia bagi. Dan kalau air berubah, maka kena yang kepak yang kelima. Maka kepak kelima tu biasa ke enjin ni 3 ya. Dah 3, maka bila 3, maka pada ketika tu kita pakai mazhab yang mengatakan bahawa boleh, dan fatwa Mesir ni mengatakan boleh. Bila orang kata boleh ni daripada bab kita guna bukan semaya puasa. Sebab tu tak apa benda ni. Kita guna apa yang ulama mengatakan boleh. Itulah saja. Nah, tak ada kena duk tu banyak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak ada susah apa agama ni deh. Saya basuh dengan tu ya. Basuh dengan enjin sudah selalu. Ada apa kalau enjin ada 2 tempat? Maka kita kena jeruh tu 3 kali dululah. 3 kali maka kita jeruh kali kepak mai gibuh hal tu. Maka pada ketika tu tak apalah. Atau kita gibuh letus lalu pun tak apa sebab letus lalu ya ada air ke ya perah lah. Kita basuh sini 2 kali, maka kita buh letus kita jeruh. Jeruh 2 kali. Jeruh masuk air lepas kerong, lepas tu jeruh kali lagi, maka perah sudah. Tak ada masalah ke apa. Sudah. Tu Laila tak apa guna tu ya buh sudah lalu pun tak apa, tak ada kena waswah. Pakar ulama mengatakan boleh. Bila ada orang kata boleh kita sabar cai, bukan saya kata tapi ulama yang kata. Nah, kita tak ada kena jadi susah Allah siapa kena tinggal payah kau kena basuh saat ni kau turut hak kita kau Allah ni baju tambung budak-budak lah ni baju banyak bukan yang mai dulu, bukan 15 di rumah 100 lah orang Tino saat ni woi 20 lah 20 lah pakar tu pakar ni kelak tamu bakal sekali sehari tamu bubuh lah anjing. Klik jemur teh hari muka kerja bagi. Dan sebab tu kita kemudahan tu hawi, maka kita pakar yang mengatakan boleh itu senang saja. Salah apa kita wi makan ni kepada orang hok zina, orang hok makan ubat, makan gapo duk curi hok boleh tak? Ya tak ada gapo kita wi makan pada orang ni. Kita wi makan ke dia tak apa kita nak wi. Itu saya wi tapi wi makan apa tak asas sama manusia orang bagi. Kita tolong orang ke apa semua. Dan kita nasihat tu cukup pula lah. Sofu kecil ni apa ni inbox dah 1 kok ya sekali kasung saat ni tu 120 kok. 120 kok sudah on sekali dengan kasung. Insya-Allah lah. Minta bapak kita itu siapa nak tu inbox masuklah. Lepas tu ada admin akan hantar komun ke apa semua lebih kurang lah. Ya wayaklah cara-cara. Adakah boleh buat jemaah untuk menjaga syiar tapi orang sembahyang lebih 15 orang? Boleh buat kita pakai al-qaulul qadim 12 orang. Pakai 12 orang untuk hidup syiar. Boleh. Buatnya tu saja masuk itu belakang aku tak apa mau tahu. Nak mau kata ada wipung pula. Sembahyang jemaah tu tak apa. Boleh buat sikit-sikit untuk jaga dah. Molek. Nak cari, nak tahu cara sembahyang istikharah ni dalam surah doa ni ada sembahyang istikharah. Istikharah ni iaitu 125. Tengok muka 125 kalau orang ada surat doa saya ni, maka solat istikharah, usalli sunat istikharah raka'atain lillahi ta'ala. Baca ke apa? Baca iaitu Fatihah dengan kuliah dan Fatihah dengan kul huwallah kan kedua. Baca doa istikharah ada muka 120 ni. Sudah tu baca doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal washabihi ajmain. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Dah ada doa ni. Maka tengoklah surat doa ni lah. Kalau ada mau ada doa, kalau tak ada doa lagi boleh dah inbox masuk. Insya-Allah itulah saja. Hok nok saat ni dah inbox masuk. Assalamualaikum บาบอกคือ5ปีก่อนเราซื้อสวนยางแล้วค้างเงินอีก 5,000 บาทเพราะสัญญาว่า 5,000 นี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อโอนเป็นช
ชื่อเราก่อนแล้วตอนนี้เจ้าของยางก็ได้เสียแล้วซึ่งก็ยังไม่ได้โอนเป็นของเราแล้วอยู่ๆน้องของผู้ตายจะซื้อสวนนี้กลับจะถามว่าเงิน 5,000 นี้เราต้องจ่ายไหมjadi dia tanya iaitu beli kebunnya janji kata nak bayar bila own klik. Bila tak ada own saat itu tak ada bayar lagi lah. Bila tuai tanah tu own atau bubuh nama dia di jabat tanah dan tidin saat itu, maka bila janjinya nak bayar 5,000 pak ni apabila 5,000 kok ni apabila ya own nama kita bayar tak own tak nak bayar. Itu janji. Bila janjilah itulah tu. Aufu ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Sempurnakan akad. Tapi kalau kita nak bayar juga tak masalah, tapi nak ayat tak nak bayar, bukan janjilah tu.ผมทักแล้วtak apa si Li Chang Tong ni dah. Tak apa. Nanti ada admin Lani itu dia mau tak ada tengok lagi tu. Setelah lagi kapasan ini mau cek semula. Lepas saya ngajar tu ada orang cek kapal semua, dia tulis semua, dia kata. Sudah ada on ini alhamdulillah ada keberkatan lah. 10,000 lebih dah saya dah jual. 10,000 buah lebih dah. Jadi alhamdulillah lah. Li ni nanti saya nak cek tengok dah. Dia mau cek tengok. Alhamdulillah tidak fang babo Baniyai. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masbuk solat jemaah tidak sempat rokok serta tamak ni bersama imam pada rakaat yang kedua. Pada ketika itu bagaimana cara kita nak niat semasa takbiratul ihram? Tak kita niat tak ada gapo niat sembahyang jemaah gapo masalah. Pos itu tapi bagaimana kita kena tambah 4 rakaat. Kita semaya jadi 4 rakaat. Itu sahaja. Semaya zuhur dia panggil. Niat tak ada apa kita niat ni. Dah ya betul maknanya kena semaya 4. Situ jadi zuhur panggil. Ya jadi zuhur jadi ngesel automatik. Bila kita tak ada 2 rakaat, kita ada rakaat tambah rakaat saja. Kita tak ada 2 rakaat, tak ada tamak ninah, maknanya kita tak ada 2 rakaat. Maka pada ketika itu kena semaya 4. มีการโพสต์เจ้าสาวเจ้าบ่าวภาพพรีเวดดิ้งทาง Facebook หุกกลมเป็นยังไงครับบาบอ benar ni deh. Dia tak boleh. Tuhan kita pukul jangok menerak apa tunjuk semua tu tak boleh lah Islam kan. Tunjuk cerak. Maka pada ketika tu tak boleh lah benda-benda saat itu. Tapi dia mau buat juga, nak buat lah mana tu. Banyak memang benda tu tak boleh. Pre-wedding, ramah-ramah apa semua hari itu. Kita tunjuk orang panggil, tunjuk dan sebagainya. Tapi ada orang panggil hak tengoklah ya tengna tak ke mana. Ya kalau ada ulama ni ya khilaf juga benda-benda ulama lah ni lah. Kalau kita tanya ulama Saudi tak boleh lalu dah. Tanya ulama Mesir tu ya ada luas sikit lah. Ulama Mesir banyak fatwa. Dia tengok dalam masalah. Kata apa ni. Dia tengok masalah hamuka saat ni. Boleh buka tak boleh buka. Dalam fatwa kata boleh buka maka buku amal boleh ya situ. Ya duduk situ ya. Cuma ketina saat itu jangan-jangan comel-comel juga nak buh di fitnah lah orang bakal tengok lama gapo sekitar tu. Situ jelah. Kita ambil wuduk banyak boleh ke tak? Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tawaddu bismillah. Hendak wuduk dengan bismillah. Boleh tak baca dalam baca Quran, baca bismillah. Ini khilaf ulama. Kata setengah ulama jamel lah ni cakro. Bila cakro sana itu, ya tak ada kanif, tak ada tahid dah. Ya turun habis. Bila habis, maka pada ketika itu boleh kita baca bismillah. Kerana ia bukan supaya dengan jamai-jamai dulu. Itulah ulama fatwa boleh. Dan dia kata setengah ulama masih ada lagi makna jamai, maka pada ketika itu tak boleh. Tak boleh saat itu di atas kata pendapat yang kata tak boleh baca dalam jamai. Tapi ada setengah kata ada tawaddu bismillah. Suruh ambil wudu dengan bismillah. Maka pada ketika itu ambil wudu, baca bismillah. Situ ialah. Maknanya ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi saya rasa benda ni tak ada dah lah ni. Dia cakro. Orang panggil atau jamai tu tapi kita jeruh, kita cucuk. Ya habis tak ada. Bila tak ada, tak makruh dah. Itulah pendapat ulama. Kalau saya tengok fatwanya. Sebab Nabi SAW, idza dakhala al-khala' wada'a khatimah. Nabi tak cici dia kan. Mana kan cici dah nama Allah. Gitu saja.
lama timi al-qahasah mai. Ha ni cil sat ni ya kira ulama fatwa. Kalau benda sat ni tu najis, benda tu mabuk, najis. Kalau tak mabuk tak najis. Kena tengok situ. Ini doa bahasa Thai ni main doa ni bahasa Arab belaka dah. Doa ni bahasa Arab. Kita nak tulis bahasa Sia tu payah. Nak tulis tak boleh pula tu. Ya kena tulis bahasa Arab. Lepas tu ada royak. Saya tak ada bahasa Sia dah. Tak ada buat lagi. Waqah ya sat ni. Tapi kita rasalah demo tak usah pelik ke apa, ada ke pandai-pandai kita boleh rian dulu bahasa Melayu ke. Paling kurang kita tahu ke. Dia tak tekah sangat dak. Bahasa Arab dengan bahasa Melayu tak tekah sangat. Kita cuba, kita tanda, kita tanya ke apa ni adab berdoa. Kalau ada orang tak faham Melayu. Adab berdoa ni cara kita nak berdoa. Asmaul Husna, nama Tuhan, doa dari Quran hadis. Ya tak ada payah ke apa ni. Doa jawab jawab azan. Supaya apakah niat kita rasa kita fok kita ni walaupun Melayu tu kita rasa tak jadi keberatan lah, tak jadi kita boleh tanya orang, boleh ke apa gitu. Tak ada payah insya-Allah. Dan saya tak ada buat lagi. Saya dah ingat fok kita ni. Pakak kita rian dulu lah bahasa Melayu kita sikit ya dalam agama kita jadi bahasa Melayu lagi. Mari hai kat kuku boleh makruh dah. Kita dengar baca doa tak ada erti makna boleh tak boleh. Doa ni boleh pahala semata itu doa. Dan Tuhan terima insya-Allah. Apakah surah yang sepatut baca dalam solat sunat hajat? Sunat hajat ni baca kuliah. Fatihah dengan kuliah kat pertama, Fatihah dengan kul huwallah kat yang kedua. Itu saja. Saya orang umur dah banyak, maka tak pandai nak inbox, tapi saya beri nombor telefon. Anak-anak ada ke tak? Maliki. Anak-anak ada ke tak? Nanti orang mana ni? Saya tak tahu. Kalau Malaysia ni tak atal lah ni tu kerana bahaya. Tu nampak nombor dah tu dah. Nampak tak apa insya-Allah nanti kita tengok dah. Nampak sini dah tu pasal apa tak apa saya nak tanya. Balah mana? Itulah saja. Terima kasih semua yang masuk dan insya-Allah kita jumpa pula lah selepas ada ni malam ni tak uzur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.